Okey, selamat pagi cikgu, selamat pagi dan selamat datang ke bengkel santai setengah jam. Ya, bengkel ini akan berlangsung selama setengah jam dan kita akan berkongsi beberapa maklumat tentang bagaimana kita boleh menggunakan IT. Kebanyakannya Google lah ya untuk PDPC dan juga PR. Tetapi pada hari ini saya akan menunjukkan kepada cikgu kira ini adalah pengenalan ya, pengenalan. Jadi ada beberapa kerja pengurusan yang saya nak tunjukkan kepada cikgu ya, pengurusan akaun. Kalau cikgu lihat di dalam Telegram, saya ada beritahu bahawa tajuk kita hari ini adalah tak kenal maka tak cinta. Tak kenal apa ya, tak kenal siapa, tak kenal kepada akaun kita sendiri. Kita sendiri tak tahu kita ada akaun-akaun apa. Jadi itu adalah tajuk pada hari ini dan kita akan fokus kepada akaun-akaun yang kita ada dan yang akan gunakan bersama Google. Tetapi sebelum itu saya ingin menjawab soalan daripada rakan-rakan yang tanya kepada saya, bagaimanakah kita boleh membuat link kepada Google Meet sepanjang tahun. Baik, saya akan tunjukkan kepada cikgu cara membuat Google Meet untuk kegunaan sepanjang tahun. Bila cikgu buka Google, cikgu pergi ke Google Drive ya, titik 9 dan klik pada Google Drive ya. Untuk membuat link sepanjang tahun kita harus menggunakan kalender ya, kita harus menggunakan kalender. Kalau kita gunakan Google Meet, Google aplikasi Google yang lain-lain susah kalau kita nak buat Okey. Baik. Kalau cikgu gunakan aplikasi Google Meet terus susahnya cikgu dapat link untuk sepanjang tahun. Baik. Bila cikgu gunakan Google Calendar, cikgu klik kepada butang create. Ya, cikgu klik pada butang create, kemudian cikgu beri tajuklah. Contohnya saya akan belajar kelas 3 progresif. Contohnya ya, kelas 3 progresif. Okey. Dan kalau cikgu lihat, cikgu lihat di sini paparannya kecil dan tidak banyak maklumat. So, apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu pergi ke more options di sini supaya paparan menjadi lebih besar. Bila paparan sudah menjadi lebih besar, cikgu dapat lihat di sini ada tarikh ya, ada tarikh dan masa dari sehingga. Jadi tarikh ini adalah tarikh hari ini, jam sebelum pagi sehingga 11 pagi. Kemudian cikgu lihat ini ya, tarikh tamat. Tarikh tamat ini cikgu klik, kemudian cikgu cari sampai bulan Disember. Okey, sampai bulan Disember dan klik satu tarikh di bulan Disember. Jadi bila cikgu add Google Meeting Conference ini, link ini akan kekal sepanjang tahun sampai 30 Disember. Okey? Ialah yang pertama. Jadi kita gunakan tak cikgu bagi kawan kita masuk. Jadi kita akan dapat link satu link yang akan kita guna sepanjang tahun. Baik. Bagaimana kalau kita mendapat jadual baru, masa PDPR baru, kita nak ubah masa, boleh ya cikgu di paparan ini cikgu boleh ubah masa. Ya, boleh ubah masa, jangan lupa save. Ya, kalau cikgu save, cikgu akan dapat masa yang baru tetapi link dia tetap sama. Untuk saya, sebab saya kalau mengikut jadual PDPR, saya ada PDPR bersama kelas 3 progresif pada satu hari seminggu. Ya, dalam seminggu ada satu hari sahaja. So saya akan gunakan di sini saya akan gunakan weekly. Katakan kalau hari Selasa tu weekly on Monday lah. Kalau hari weekly on Tuesday lah. Kalau hari Jumaat weekly on Friday lah sebab ikut tarikh kan. Jadi kita menggunakan weekly atau untuk untuk bengkel santai setengah jam ini, sebab saya akan gunakan link saya pada hari Jumaat hingga Isnin sehingga Jumaat. So saya akan klik di sini, saya akan
pilih link every weekday Monday to Friday. Jadi link ini akan kekal sepanjang tahun dan akan muncul di dalam kalender saya hanya pada hari Isnin sehingga Jumaat sahaja. Itu adalah cara kita membuat link sepanjang tahun. Okey, saya harap cikgu sudah dapat konsepnya ya, bagaimana untuk membuat link sepanjang tahun. Baik, tajuk bengkel kita pada hari ini adalah pengurusan akaun-akaun MOE. Cikgu dapat lihat pada belakangan ini kita ada gunakan akaun DDA, ada gunakan akaun MOE, macam-macam. Kita sendiri pun ada akaun Gmail, ada akaun Yahoo, ada akaun Yes. Okey, apa yang cikgu perlu buat ialah yang pertama, cikgu susun akaun cikgu. Saya dapati, saya ada lihat kawan-kawan kita membuat akaun kemudian letak di desktop. Bagus, bagus, itu adalah satu cara yang sangat bagus. Okey, satu lagi cara ialah saya tak suka letak dekat desktop, saya suka desktop saya kosong macam ni Okay. So satu lagi cara ialah dengan menggunakan paparan ini. Pada paparan ini, ada soalan ke? Tak ada soalan Okey, bagus. Pada paparan ini, cikgu pergi dekat bulatan atas ini di mana ada gambar cikgu ataupun huruf nama cikgu. Bila cikgu klik di sini, cikgu akan dapat lihat semua akaun-akaun yang cikgu ada. Okay. Kalau cikgu lihat saya ada banyak akaun ni. Akaun suami pun masuk, akaun sekolah masuk, akaun diri sendiri pun masuk. Kalau akaun saya sahaja ada satu ni Gmail, satu ni e-didik, satu ni G-Selfie, satu ni demo trainer. Banyak saya punya. Ada Gmail saya Gmail ada 2. Okey, ini adalah akaun demo pelajar saya bila saya buat training untuk cikgu. Saya letak akaun ini sebagai demo untuk pelajar. Jadi ada banyak akaun, semua saya letak di sini. Jadi bila saya nak gunakan akaun, satu-satu akaun ni saya cuma klik sahaja. Apa akan berlaku bila saya klik pada akaun ini? Adakah Google Meet ini akan tertutup? Kita lihat. Cikgu masih berada bersama saya dan cikgu boleh lihat ini adalah akaun e-didik saya. Mana akaun kita tadi yang saya gunakan MOE ada di belakang. Okey, kalau cikgu lihat di bawah ni ada 2 akaun. Nampak tak 2 akaun? Ada akaun MOE saya dan akaun e-didik saya. Saya boleh buka lagi satu cikgu akaun. Nak buka akaun sekolah. Saya buka akaun sekolah, akaun sekolah masih tidak mengganggu akaun yang pertama tadi. Okey, sudah berada di bawah. Jadi saya boleh buka mana-mana pada masa yang sama. Saya boleh gunakan dua-dua akaun. Baik, itu adalah satu. Kemudian bagaimana nak masukkan akaun banyak-banyak ni? Okey, senang. Bila cikgu buka di atas ini pada akaun cikgu, okey, cikgu pergi ke bawah sekali ada perkataan add. Cikgu klik pada add ini dan masukkan nama cikgu. Kalau cikgu lihat saya punya, saya beri nama ni, katakan ni e-didik, ni akaun e-didik saya, ni akaun G-Selfie saya, ni akaun demo trainer saya. Jadi bila cikgu beri nama pada akaun cikgu, letaklah nama cikgu bersama itu adalah akaun apa. Kalau Dewi letak Gmail, kalau Dewi e-didik, MOE. Jadi bila cikgu buka pada senarai di atas ni cikgu tahu mana cikgu punya. Okey, baik. Saya nak buang satu supaya saya boleh tunjuk kepada cikgu, supaya saya boleh tunjuk kepada cikgu. Ketika saya nak buang satu, saya nak buang baik. Ataupun saya nak buang belah satu. Ini ialah pada laptop ya cikgu, pada laptop. Pada handphone dia ada lain sikit. Baik, saya akan keluarkan akaun saya yang e-didik. So, bila cikgu buka di sini memang tak nampaklah akaun e-didik saya. So, sekarang saya nak add akaun saya. Saya akan letakkan nama saya.
Sebab ni akaun e-edit saya kata ni. Jadi kemudian saya akan add. Baik, kalau cikgu lihat di sini ada tanda tik. Okay, ini menunjukkan bahawa cikgu akan dapat satu shortcut di desktop cikgu. Saya tunjukkan ini ya. Kalau cikgu tak tik ini pada desktop cikgu tidak akan ada shortcut ini. Okay, so saya akan biarkan dia klik di sini. Kemudian saya akan klik pada add. Baik, oleh kerana saya sudah ada akaun e-edit, so saya terus sign in sahaja. Saya sign in, so saya letakkan email akaun saya. Okay. Kemudian saya klik next. Letakkan password. Dan bila cikgu dapat dialog box ini, klik pada link data, kemudian yes I agree. Okey, bermaksud kita akan linkkan Google dengan kita punya akaun e-edit ya. Alright. So apa-apa saya punya extensions dia sedang masuk. Sebab saya ada banyak extension. So saya akan tutup ini. Okey, jadi kita lihat pada desktop saya, cikgu boleh nampak di sini sudah ada satu shortcut yang kita buat tadi kan, yang ada tik ini tadi. Okay, ini adalah shortcut. So kalau saya tak mahu shortcut ini, saya boleh delete sahaja. Ini tidak akan memberi apa-apa kesan. So bila saya buka pada akaun saya, okay, saya buka pada akaun saya dan saya klik pada ini, saya boleh nampak akaun saya sekarang sudah ada. Akaun tadi tak ada edit kan, sekarang ada. Ya. Jadi ini adalah akaun saya. Ini adalah cara kita meletakkan akaun-akaun yang kita ada, akaun Gmail, akaun kalau dalam laptop tak boleh letak Yahoo, tak boleh letak Hotmail tetapi kalau dalam handphone boleh letakkan Yahoo, boleh letakkan Hotmail sekalian, boleh letak semua akaun kita di dalam handphone. Jadi cikgu mungkin cikgu tanya, apakah kelebihan buat begini? Okay. Kalau cikgu ada akaun e-edit ini dia memberi kita ruang space storage unlimited. Jadi cikgu boleh simpan kebanyakan bahan-bahan personal cikgu. Oleh kerana e-edit ini adalah kegunaan personal, cikgu bolehlah simpan bahan personal cikgu seperti apa. Kita lihatnya seperti apa. Baik, di sini kalau cikgu lihat kita ada Gmail. Kalau cikgu gunakan akaun Gmail biasa, ruang storage hanya 15 GB sahaja. Jadi dia akan penuh dengan cepat. Tetapi kalau e-edit ni dia sebab dia unlimited, tiada had, tanpa had, dan cikgu boleh simpan berapa banyak Gmail yang cikgu mahu. Yang kedua ialah Photos. Baik, Photos ini kalau cikgu lihat, lama nampaklah gambar-gambar saya tutup sikit. Teng, okey, Photos itu cikgu boleh kalau macam saya link pada handphone saya, jadi semua gambar yang ada dalam handphone saya akan disimpan di sana. Jadi handphone saya tidak akan jadi penuh. Ya, handphone saya tidak akan jadi penuh. Kalau cikgu gunakan Gmail biasa, saya nak tunjukkan cikgu satu. Ini ialah Gmail biasa. Okey, cikgu kalau lihat cikgu lihat alamak sorry. Kalau cikgu lihat Photos ni, saya punya Photos ni dia selalu kata sudah penuh. Dia selalu kata sudah penuh. Okey. So dia kata sudah penuh. So saya dah tak ada ruang lagi nak simpan foto saya sebab saya punya storage ni sudah penuh.
Okey, tak apa. Inilah cikgu ya, kalau cikgu gunakan akaun e-didik ni, cikgu punya ruang personal tu memang unlimited lah. Cikgu boleh letakkan berapa banyak bahan yang cikgu mahu. Ini sebab saya ada link dengan YouTube, jadi dia akan keluarkan notification daripada channel-channel yang saya gunakan. Okay, baik. Jadi ini adalah tentang akaun cikgu. Jadi saya letak di sini suami saya pun sekali, sebab suami saya ni tak adalah pakar IT sangat, dia tak berapa tahu tentang IT. So kadang-kadang saya tolong buka lah notification supaya saya boleh alertkan suami saya. Okey, di sini pun saya ada akaun sekolah, akaun pendidik sekolah dan juga akaun personal saya. Okey, baik. So katakan cikgu nak tukar akaun macam ni, cikgu boleh buat kerja, dia tidak akan memberi apa-apa kesan kepada mana-mana akaun. Okey, kalau cikgu nak ada dua paparan, okey, cikgu nak ada dua paparan, cikgu pergi ke bawah sini, cikgu klik di bawah ni, kemudian cikgu pilih cascade windows, dia akan jadi dua. Dan cikgu boleh kecilkan paparan ini supaya cikgu ada dua paparan akaun cikgu di kiri dan di kanan. So cikgu boleh bandingkan apa yang ada bahan dalam ni, cikgu masukkan, cikgu nak pindahkan. Kalau cikgu tak tahu letak sini ke letak sana, boleh je. Kalau nak lagi pun boleh. Kalau nak buka lagi pun boleh, sampai 3-4 Windows ni pun boleh. Okey. Jadi bagaimanakah dengan akaun pelajar? Kadang-kadang pelajar ni dia kata, cikgu akaun saya tak boleh masuk. Walhal cikgu sudah beri ID dia, sudah beri password dia, semua dah ada. Tapi dia kata tak boleh masuk. Jadi adakah cikgu perlu tambah di sini? Tak perlu cikgu tak perlu tambah di sini. Apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu pergi ke titik 3 ini, kemudian cikgu pilih new incognito. New incognito ini adalah dia tidak akan simpan dalam memori. Apa-apa kerja yang cikgu buat, dia tidak akan simpan di dalam memori. Okay. Memori ni macam ni. Katakan cikgu join, cikgu gunakan ni akaun MOE kan. Tetapi cikgu join dalam mesyuarat hari tu, akaun saya ialah akaun e-didik. And then tiba-tiba cikgu terkeluar. And then cikgu pun tak tahu macam mana nak masuk, mana. Okey, jadi cikgu pergi dekat sini, cikgu tengok dekat history. Cikgu tengok dekat history ni, dia akan tunjuk mana-mana Google Meet yang cikgu join sebelum ini. Jadi cikgu klik saja dan cikgu akan terus masuk ke dalam Google Meet yang cikgu terkeluar tadi. Jadi ini adalah history. Tetapi kalau cikgu gunakan new incognito tadi, dia tidak ada di dalam history. Sebab itu kalau ada pelajar atau rakan-rakan yang minta cikgu tolong cekkan akaun aku, kita gunakan new incognito. Jadi kita lihat apa berlaku bila kita buat new incognito. Okey, ni kalau new incognito cikgu nampak ni. Okey, dia macam spy, bukan spy lah sebenarnya. Ini adalah dia tidak akan simpan history. Okey, kalau cikgu lihat di sini dia tak ada history, tak ada history. Jadi kalau cikgu di sini, cikgu bolehlah klik pada Google Drive. Okey, cikgu klik pada Google Drive, kemudian dia akan minta ID. Jadi cikgu letakkanlah ID pelajar ataupun ID rakan-rakan. Okey, masukkan ID, kemudian masukkan password dan boleh gunakan paparan ini untuk membantu pelajar ataupun rakan-rakan kita. Okey. Satu lagi saya nak tunjuk tadi. Jadi ini adalah cara menggunakan new incognito. Boleh tak gunakan akaun kita sendiri? Boleh je, nak pakai new incognito boleh je, tak ada masalah. Contohnya saya nak gunakan akaun saya. Saya buka je dah keluar. Saya nak gunakan akaun saya ni. Okey, saya gunakan password. Salah password. Saya pun dah ingat password saya.
Okey, dia kata ni akses sebab masuk sana. Okey, jadi beginilah cikgu kalau cikgu nak akses kepada akaun selain daripada akaun yang kita sedia. Baik, dan yang terakhir sebelum saya mengakhiri maaf, bengkel santai setengah jam ini saya nak tunjukkan kepada cikgu apa yang saya letakkan di atas ini. Okey, baik. Mari rakan-rakan kata ada susahnya nak cari Google Classroom ataupun ERPH, khasnya ERPH. Kalau cikgu nak buka ERPH, cikgu akan pergi ke titik 9, cari Google Drive, kan? Kemudian cari share with me, kemudian alamak sejak gunakan Google Classroom ni share with me kita berlambat-lambat penuh isi kandungan kan. Banyak sangat tak tahu mana kita punya ERPH. Okey, untuk memudahkan kerja kita seharian, apa yang kita buat ialah yang ni kita buat sekali je Okey, kita buat sekali je. Lepas tu kita dah tak payah buat lagi sekali. Okey, kita cari, ini dia ERPH untuk tahun ni kan. Sekejap saya tuangkan. Okey, ini adalah ERPH untuk tahun ini. Okey, untuk tahun ini. So, apa yang saya akan buat ialah saya akan putar balik ke sini. Okey, saya akan putar balik ke sini. Bila saya dah jumpa ni, okey, saya akan buka. Selepas saya buka, saya nak buka ERPH. Okey, selepas saya buka ERPH ni, saya akan pergi ke titik-tiga di atas. Dan saya klik pada bookmark. Bila saya klik pada bookmark, akan keluar satu kotak baru satu paparan baru. Saya akan pilih bookmark this tab. Okey. Tak payahlah Google Drive ni letak je ERPH.21. Klik done. Okey, sekarang dia sudah, kalau cikgu lihat sudah ada di atas ini. Ya, jadi lain kali bila saya nak isikan ERPH saya buka Google terus klik pada butang ini dan ERPH saya akan terpapar. Tak perlu saya cari drive, cari share with me kan. Tak perlu. Jadi dia sudah ada di sini. Baik, bagaimana jauhnya plan kat belakang sangat. Saya nak dia di tempat utama. So saya boleh klik, saya boleh drag dan letakkannya di bahagian depan. Cikgu lihat bila saya buka ERPH saya buat ada di bahagian depan. Begitu juga dengan Google Classroom ni cikgu boleh pergi ke Google Classroom. Kita pergi drive dulu, kemudian cari Google Classroom. Okey, kemudian cikgu klik pada butang 3 ini dan cikgu bookmark this tab. Okay, cikgu bookmark this tab, maka bila cikgu buka Google lain kali, cikgu akan nampak cikgu punya butang Google Classroom sudah berada di bahagian atas. Jadi kalau cikgu lihat semua aplikasi yang saya letak, shortcut yang saya letak di atas ini adalah shortcut kepada bahan-bahan yang saya selalu gunakan. Contohnya kalau saya nak cari ID budak kan, cikgu tanya ID budak. Ini dia, saya letak di sini. Bila saya klik akan keluar spreadsheet yang mengandungi ID semua pelajar. Okay. Kan senang kan? Okay. Kemudian saya juga letakkan, kalau cikgu lihat borang hantar ERPH saya dah letakkan dekat sini di atas. So bila saya klik, saya akan terus pergi ke borang hantar. Tak perlulah saya cari-cari dekat mana kan. Jadi ini adalah satu cara yang sangat mudah. Baik, apa akan berlaku bila cikgu buka akaun lain? Baik, untuk akaun lain di atas adalah lain. Ya, dia tak sama, dia adalah lain. Akaun lain, shortcut di atas adalah lain. Cikgu lihat ya. Jadi beginilah kita menguruskan akaun-akaun Google kita. Ini adalah cara yang sangat mudah. Pengenalan kepada cikgu, kepada akaun-akaun cikgu. Okey, satu lagi ni, ada ramai tanya macam mana cikgu buat ni? Macam mana cikgu buat ni? Ada gambar-gambar ni. Macam-macam kan.
Okey, ini adalah dengan kita pernah belajar tentang web store kan. Cikgu pergi dekat web store, kemudian cikgu klik pada tajuknya ialah Bitmoji. Cikgu klik Bitmoji. Okey, ini adalah Bitmoji. Cikgu klik, saya sudah ada. So keluar perkataan. Kalau cikgu tak ada lagi, cikgu baru nak letak di sini ada add to Chrome. Jadi ini adalah cara bila cikgu dah ada Bitmoji, cikgu boleh saya tunjukkan Bitmoji. Dia ada macam-macam dekat dalam ni. Cikgu boleh ambil Bitmoji yang sesuai dengan apa yang cikgu nak paparkan. Boleh gunakan dalam Google Slide, gunakan mana-mana saja. Dalam WhatsApp pun boleh, dalam Telegram pun boleh. Baik, jadi setakat itulah cikgu pengenalan kepada bengkel santai setengah jam. Saya akan adakan bengkel ini setiap hari dari jam 9.40 sehingga jam 10.10 pagi, iaitu waktu rehat. Kalau cikgu free, cikgu boleh join dalam Google Meet, ataupun kalau cikgu tak free, cikgu boleh menonton video ini. Kita akan uploadkan di dalam channel YouTube sekolah dan linknya akan dikongsikan di dalam Telegram Sinar, dan cikgu boleh menonton untuk mengetahui kandungan bengkel pada hari-hari tersebut. Jadi saya akan gunakan masa setengah jam untuk menunjukkan kepada cikgu beberapa penggunaan aplikasi untuk GDPR dan C. Jadi saya akan kembali kepada cikgu dan lihat cikgu ada apa-apa soalan. Sama-sama sayang. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan tamatkan bengkel santai setengah jam pertama pada hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada hari esok jam 9.40 pagi dengan satu tajuk lagi yang cikgu-cikgu kita saya kongsikan cara penggunaan aplikasi. Kalau tak ada soalan, saya akan tamatkan recording. Okey, saya